Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ihsan Daya. Ini komen tengah hari dan hari ini merupakan hari bersejarah. Dan bermula hari ini juga Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah akan bersemayam di Istana Negara sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Dan Sultan Pahang ke-6 dalam era moden itu akan menggalas tugas sebagai Ketua Negara baharu bagi tempoh 5 tahun untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ke-5 yang meletak jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15. Pelantikan Sultan Abdullah 60 tahun mengetuai negara mengulangi sejarah ayahanda baginda Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah yang dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-7 dari 26 April 1979 hingga 25 April 1984. Sehingga 6 Januari lalu, tiada siapa menduga baginda yang 44 tahun diangkat sebagai Tengku Mahkota Pahang dan 2 kali menjadi Pemangku Raja Pahang mengisi jawatan Ketua Negara memandangkan pemerintahan Sultan Muhammad ke-5 masih berbaki kira-kira 3 tahun. Dalam sistem demokrasi Raja Berperlembagaan Malaysia, pemilihan Yang di-Pertuan Agong dilakukan secara bergilir pada setiap 5 tahun dan peletakan jawatan oleh Sultan Muhammad ke-5 sebagai Ketua Negara adalah yang pertama dalam sejarah. Hakikatnya pemilihan Sultan Abdullah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pemasyuran sebagai Sultan Pahang ke-6 pada 15 Januari lalu membuka ruang kepada baginda untuk memegang jawatan berkenaan. Pengalaman sebagai Tengku Mahkota Pahang sejak 1975 dan 2 kali sebagai Pemangku Raja Pahang, tradisi giliran jawatan Yang di-Pertuan Agong serta ketokohan Sultan Abdullah menjadikan baginda pemerintah paling layak diangkat mengisi kekosongan yang ditinggalkan Sultan Muhammad ke-5. Pelantikan Sultan Abdullah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 seperti dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja yang bermesyuarat 24 Januari lepas turut mencatatkan sejarah tersendiri apabila baginda hanya 2 minggu berada di singgahsana takhta Kesultanan Melayu Pahang, seterusnya memegang jawatan Ketua Negara. Alhamdulillah. Baik, dalam pada itu, ini adalah sesuatu yang unik berlaku di Malaysia. Raja berperlembagaan pastinya bukan yang dapat kita saksikan setiap hari. Tertib pelantikan Ketua Negara Yang di-Pertuan Agong pastinya sesuatu yang kita tunggu dan kita nantikan. Sehubungan dengan itu, kita dengarkan bagaimana sesuatu pelantikan dan istiadat angkat sumpah Yang di-Pertuan Agong itu berlaku bersama-sama Dr. Muhammad Samsudin, Pengarah Muzium Warisan Akademik UKM. Dalam pelantikan institusi kita, apabila kita merdeka ini sebenarnya kita mewujudkan satu institusi yang baru, iaitu institusi Yang di-Pertuan Agong. Kerana sebelum ini, sebelum merdeka itu setiap negeri itu, kebanyakan negeri beraja itu dia mempunyai kedaulatan masing-masing. Dan apabila mau merdeka itu dipikirkan bagaimana dalam kalangan sebuah negara, dalam bentuk sebuah persekutuan mesti ada ketua negara. Kita nak jadi negara berdaulat, so mesti ada ketua negara dan kemudiannya ketua pentadbiran iaitu Perdana Menteri. Dan saya rasa itulah sumbangan orang yang dahulu ni besar, dan kita lihat hari ini kebijaksanaan itu baru kita nampak. Hari ini bukan pertabalan. Sebenarnya dalam proses melantik Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong itu, dia melalui beberapa tata cara yang asalnya adalah dalam unsur-unsur tradisi yang dibawa, tetapi kemudiannya dimuatkan dalam bentuk perundangan yang hari ini kita lihat dia termaktub dalam apa juga kaedahnya. Jadi Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong, apabila ada kekosongan, proses pertama adalah di kalangan majlis raja-raja harus bermesyuarat memilih, mengundi, kemudiannya diisytiharkan. Selepas diisytihar, seseorang Yang di-Pertuan Agong yang baru itu harus mengangkat ikrar atau mengangkat sumpah. Mengangkat sumpah ini sebenarnya adalah di hadapan majlis raja-raja yang memilih baginda untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong. Tetapi kemudiannya juga dalam majlis yang sama, rakyat yang diwakili oleh kerajaan dan juga badan-badan yang berkepentingan dalam pemerintahan negara
harus hadir. Harus ada dalam itu untuk mendengarkan. Dan hari ini kita lihat dalam majlis angkat sumpah ini, selepas Yang di-Pertuan Agong mengangkat sumpah jawatan, protokol selepasnya adalah Perdana Menteri harus memaklumkan kepada rakyat Seri Paduka Baginda dan timbalan Yang di-Pertuan Agong itu sudah dilantik dan sudah mengangkat ikrar. Baik, dalam pada itu, pelantikan agung ini sesuatu yang bersejarah dan ia perlu dihayati oleh seluruh rakyat Malaysia. Bagaimana Malaysia dapat menyaksikan istiadat berkenaan? Jadi Yang Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong ini dan timbalan Yang di-Pertuan Agong ini adalah satu jawatan penting dalam negara yang seseorang itu atau seseorang sultan yang memegang jawatan itu, yang paling penting adalah memegang amanah dan tanggungjawab dalam sebuah pemerintahan bernegara. Jadi dalam pemerintahan bernegara ini, bila Yang di-Pertuan Agong itu dilantik dan jawatan Yang di-Pertuan Agong ini mempunyai sistem dan protokol yang begitu dijaga. Jadi ada kelainan bagi seseorang sultan apabila baginda dilantik menjadi Yang di-Pertuan Agong dalam bentuk kebebasan di negeri, tetapi bila di persekutuan ada guidelines, ada tata cara yang mengikat baginda ini dan juga permaisuri dalam kata menjalankan tugas negara itu. Dan fungsi ini menarik sebenarnya apabila seorang Yang di-Pertuan Agong itu mengangkat sumpah di hadapan raja-raja yang memilih baginda. Dan akur janji itu adalah untuk menjaga, memainkan tanggungjawab memerintah negara. So di sini adalah satu konsep di mana yang seperti yang Zul katakan tadi, berkongsi, menyerahkan satu tanggungjawab kepada salah seorang dalam kalangan sultan itu untuk menjadi pemerintah atau menjadi Yang di-Pertuan Agong. Cumanya kalau kita lihat apabila jawatan Yang di-Pertuan Agong ini yang katakan yang tadi cantiknya dari dulu jawatan Yang di-Pertuan Agong tu memang sudah dihadkan. Maknanya setiap satu pegang 5 tahun. Baik, itu tadi Dr. Muhammad Samsudin, Pengarah Muzium Warisan Akademik UKM. Untuk waktu ini, komen tengah hari kita nak berehat seketika dan kita kembali lagi selepas ini. Baik, kembali lagi dalam komen tengah hari. Istiadat melafaz sumpah dan juga menandatangani surat sumpah jawatan yang diadakan pada Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-252 khas di Balairung Seri Istana Negara turut menyaksikan Sultan Perak Sultan Nazim Shah mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi tempoh yang sama di hadapan Sultan dan Raja Melayu, kerabat diraja serta Div-Div kenamaan. Al-Sultan Abdullah menandatangani surat-surat pengisytiharan memegang jawatan yang isi kandungannya dibacakan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Al-Sultan Abdullah dan Tengku Ampuan Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria, almarhum Sultan Iskandar sebelum itu berangkat dari Istana Abdul Aziz Kuantan pada pukul 7 pagi ke Ibu Negara bagi menghadiri istiadat berkenaan. Istiadat keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 bermula di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA di Sepang pada pukul 8.30 pagi. Baik, dalam pada itu, sebelum ini Pahang mengumumkan cuti peristiwa. Hari ini sempena istiadat lafaz sumpah Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 dan cuti peristiwa ini diisytiharkan bagi memperingati tarikh bersejarah pada tanggal hari yang menyaksikan Sultan Pahang menaiki takhta Yang di-Pertuan Agong sekaligus diraikan seluruh rakyat negeri itu. Dan kali terakhir detik bersejarah ini dirasai ialah kira-kira 4 dekad lalu apabila Sultan Ahmad Shah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong
Agung ke-7 antara 26 April 1979 dan 25 April 1984. Oleh itu, pengumuman cuti peristiwa ini adalah difikirkan sebagai sesuatu yang sangat signifikan dan juga bersesuaian. Melihat perspektif dan juga keadaan yang lain bagi penyanyi tersohor Datuk Seri Siti Nurhaliza, beliau berbangga dan gembira dengan pelantikan Sultan Pahang sebagai Yang di-Pertuan Agong, digemari oleh rakyat jelata dengan sikap yang prihatin kepada rakyat. Oleh itu, kita dengarkan komen Datuk Seri Siti berhubung pelantikan Yang di-Pertuan Agong hari ini dengan meletakkan diri dalam sisi sebagai anak jati Pahang. Ini mengatakan sebagai seorang anak jati Pahang, saya sangat berbangga dan sangat gembira dengan perkabaran yang sangat dinantikan oleh seluruh rakyat Pahang, kan? Dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah memang dikenali oleh rakyat jelata dengan sikapnya yang sangat prihatin pada rakyat, sangat friendly, mudah didekati, peduli, dan juga untuk ampuan juga memang seorang yang sangat-sangat menjadi idola bagi kaum wanita. Bukan Malaysia, di Pahang saja, malah di seluruh Malaysia. Apa saja yang kadang-kadang musibah yang terjadi pada rakyat negeri Pahang, memang Tunku Ampuan langsung turun ke mencemaduli, membantu, memasak dan sebagainya. Jadi ini membuatkan rakyat begitu dekat sekali hati mereka dengan Kebawah Duli berdua. Jadi saya sebagai rakyat Pahang sudah semestinya lah kita memang ingin melihat dan menanti-nantikan satu momen yang sangat indah ni. Dan Kebawah Duli saya selalunya membuat persembahan dalam sejak daripada zaman sekolah lagi saya membuat persembahan di hadapan kedua Kebawah Duli. Hinggalah sekarang memang ini adalah satu pengalaman yang sangat indah dan sempat menyaksikan sendiri semasa Sultan Pahang diangkat menjadi Sultan Pahang. Itu satu momen yang indah. Cuma baru-baru ini saya tak dapat melihat Tunku Ampuan Pahang dalam majlis baru-baru ini kerana saya berada di Jakarta dan baru saja pulang. So, alhamdulillah kita seluruh rakyat negeri Pahang dan saya percaya seluruh rakyat Malaysia juga mendoakan dan saya kata kita sama-sama bergembira, berbahagia dengan pelantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Agung yang baru ini. Momen indah bukan saja dirasai oleh rakyat Pahang tapi seluruh rakyat Malaysia. Merafak ucapan tahniah setinggi-tingginya kepada Yang di-Pertuan Agong ke-16 dan Daulat Tuanku, saya Ehsan Dahlia. Assalamualaikum dan jumpa lagi.